Hai semua, pertama sekali saya ucapkan selamat datang ke channel saya. Jadi kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama memahami function count yang terdapat di dalam sistem Excel. C-O-U-N-T, count. Okey. Jadi di sini kita ada satu jadual, iaitu jadual rekod pembelian merchandise. Dalamnya ada month, bulan, ada date, specific date, ada quantity dan juga ada items. Jadi pertama sekali kita mulakan dengan function count, C-O-U-N-T. Apa sebenarnya fungsi count ni? Okey, count ni dia berfungsi untuk mengira bilangan sel, yang di dalamnya mengandungi nombor. Okey. Jadi di sini kita akan buat contoh, kita akan kira lajur kuantiti, berapakah bilangan sel di bawah lajur ini yang mengandungi nombor. Okey. Jadi kita pilih mana-mana sel kosong, kemudian kita masukkan simbol sama dengan untuk memulakan sebarang formula di dalam sistem Excel. Sebelum kita memulakan sebarang formula di dalam sistem Excel, kita mesti type simbol sama dengan. Kemudian kita type perkataan count, C-O-U-N-T. Selepas itu kita buka kurungan. Okey, buka kurungan. Kemudian kita select range yang hendak dikira. Okey, daripada sini hingga ke sini. Saya pilih daripada C4 hingga ke C12, iaitu range yang akan kita kirakan. Okey, kemudian tutup kurungan. Selepas itu tekan enter untuk dapatkan jawapan dia. Jadi di sini jawapan dia adalah 8. Jadi function count ni telah mengira sebanyak 8 bilangan sel yang di dalamnya mengandungi nombor. Kalau ikutkan sebenarnya daripada sini hingga ke sini sebenarnya terdapat 9 sel. Tetapi count function ni dia hanya mengira sel yang mengandungi nombor sahaja. Itu sebanyak 8 sel yang mengandungi nombor. Sekiranya kita tambah sebarang nombor di dalam sel yang kosong ni, contohnya kita tambah angka 90. Kemudian kita tekan enter. Jadi jawapannya daripada 8 berubah kepada 9. So kita delete balik yang ni ya. Kita delete balik. Katakan dalam sel ni kita masukkan sebarang perkataan. Contoh di sini saya masukkan perkataan nil. Okey, kemudian saya tekan enter. Tetapi ia tidak mengubah jawapan sebelum ni. Jawapan itu kekal kepada 8. Ini kerana count function ni dia hanya mengira bilangan sel yang mengandungi nombor sahaja, bukannya sel yang mengandungi teks. Okey. Jadi bagaimana caranya kalau kita hendak mengira bilangan sel yang mengandungi teks? Okey. Sekiranya kita ingin mengira bilangan sel yang di dalamnya mengandungi teks, mengandungi perkataan. Sebab tadi function count ni dia hanya mengira bilangan sel yang mengandungi nombor sahaja, tetapi dia tidak mengira bilangan sel yang mengandungi teks. Sekiranya kita ingin mengira bilangan sel yang mengandungi teks, jadi kita harus menggunakan function count A. Count di belakangnya ada huruf A, count A. Jadi sebagai contoh kita akan mengira bilangan sel yang mengandungi
teks ataupun perkataan di bawah lajur items ni. First, kita masukkan simbol sama dengan ke dalam sel. Kemudian, kita type function count A. Kemudian, buka kurungan dan kita select range yang hendak dikira. Kemudian, kita tutup kurungan dan tekan enter. Di sini jawapannya 9, iaitu 9 bilangan sel yang di dalamnya mengandungi perkataan. Sekiranya salah satu kita padam, jawapannya berubah kepada 8. Apa akan jadi sekiranya sel ini kita isi dengan nombor? Kita cuba ya. Kita isikan dengan nombor 30. Kemudian kita tekan enter. Jawapannya akan berubah kepada 9. Sebab apa? Sebab function count A ni dia mengira sahaja bilangan sel yang terisi. Tak kisah sama ada nombor ataupun perkataan. Ia berbeza dengan function count tadi. Dia cuma mengira bilangan sel yang mengandungi nombor sahaja, tetapi tidak mengira bilangan sel yang mengandungi perkataan. So, sekarang ni kita pergi kepada function count yang seterusnya. Kali ini, kita hendak mengira bilangan sel yang di dalamnya hanya mengandungi perkataan t-shirt sahaja. Okey, kita ambil contoh ya. Dekat sini kita ada items, di dalamnya ada t-shirt, ada brief, ada pen, ada belt, ada hat. Tetapi kita nak kira bilangan sel yang mengandungi perkataan t-shirt sahaja. Jadi, function yang perlu kita gunakan adalah count if, di mana function count if ni dia akan mengira bilangan sel yang terisi dengan kriteria. Okey, dia ada kriteria. Kriteria kat sini ialah kita nak kira bilangan sel yang mempunyai perkataan t-shirt sahaja. Jadi formulanya begini. First, masukkan simbol sama dengan, kemudian kita type perkataan count if. Okey. Kemudian kita buka kurungan. Buka kurungan, kita select range. Kita select range daripada sini hingga ke sini. Selepas kita select range, kita masukkan tanda koma. Okey, kita masukkan tanda koma. Kita masukkan tanda koma. Kemudian, selepas masukkan tanda koma, kita mesti masukkan double quote. Ya, simbol ni. Double quote. Double quote ni, di dalam simbol double quote ni, kita masukkan perkataan t-shirt. Kemudian masukkan sekali lagi simbol double quote. Okey. Selepas itu kita tutup kurungan. Okey. Ini ya, ini formula dia. Sama dengan count if, buka kurungan, masukkan range, kemudian koma, masukkan simbol double quote, lepas itu masukkan perkataan t-shirt, masukkan simbol double quote, kemudian tutup kurungan dan kita tekan enter. Dan jawapannya 3. Memang betul lah, ada 3 bilangan sel yang mempunyai perkataan t-shirt. 1, 2, 3. So, jadi function count if ni dia akan mengira bilangan sel yang terisi dengan perkataan t-shirt sahaja. Okey. Seterusnya, kita akan pergi kepada function
function COUNTIF. COUNTIF di belakangnya ada huruf S. Di sini COUNTIF ni sebenarnya function dia lebih kurang dengan COUNTIF. Cuma di sini kita akan memilih dua kriteria. Kalau function COUNTIF yang tak ada S ni, dia pilih satu kriteria saja, iaitu t-shirt saja. Jadi untuk function COUNTIF ni, kita akan pilih dua kriteria, iaitu kita akan mengira berapakah bilangan sel yang mengandungi perkataan t-shirt tetapi hanya yang dibeli di dalam bulan, contohnya kita ambil bulan Januari sahaja. Di sini kita ada 3 t-shirt, tiga bilangan sel yang mengandungi perkataan t-shirt. Yang pertama dibeli di dalam bulan Januari, yang kedua ni dibeli di dalam bulan Mac, yang ketiga ni dibeli dalam bulan Januari. Jadi terdapat bulan Januari dan bulan Mac. Tapi kita hendak kira bilangan sel yang mempunyai perkataan t-shirt yang hanya dibeli di dalam bulan Januari. Jadi formulanya macam ni. First, kita masukkan simbol sama dengan. Kemudian kita type perkataan COUNTIF, belakangnya ada huruf S. Kemudian kita buka kurungan. Selepas itu first kita select range untuk perkataan dari sini hingga ke bawah, daripada D4 kepada D12. Selepas itu kita masukkan tanda koma. Kemudian kita masukkan simbol double quote. Tak sama seperti di atas. Selepas kita masukkan simbol double quote ni, kita mesti masukkan sekali lagi simbol sama dengan. Okey, kita kena masukkan lagi sekali simbol sama dengan. Kemudian baru kita type perkataan t-shirt. Kemudian kita masukkan double quote. Di situ ini adalah kriteria yang pertama, iaitu t-shirt, yang akan dikira daripada range D4 hingga kepada D12. Selepas itu, disebabkan kita hendak kira t-shirt yang hanya dibeli di dalam bulan Januari, so kita kena masukkan range untuk bulan. Kita masukkan tanda koma. Kemudian kita select range untuk bulan. Daripada sini hingga ke bawah ni, daripada A4 kepada A12. Selepas itu kita masukkan koma, masukkan double quote, dan sekali lagi kita mesti masukkan simbol sama dengan. Selepas simbol sama dengan ni, kita masukkan perkataan Jan untuk mewakili Januari. J A N, Jan. Kemudian kita masukkan double quote. Selepas itu tutup kurungan. Ya, inilah dia formula untuk mengira bilangan sel yang mengandungi dua kriteria. Kriteria pertama ialah t-shirt dan kriteria yang kedua ialah Januari, iaitu kita hendak mengira berapakah bilangan sel yang di dalamnya terkandung perkataan t-shirt yang hanya dibuat pembelian pada bulan Januari. Kemudian tekan enter. Jadi jawapan yang kita dapat kat sini adalah 2, iaitu yang pertama dan kemudian yang terdapat pada baris yang ke-10. Jadi sel yang mengandungi perkataan t-shirt yang dibuat pembeliannya dalam bulan Mac tidak dikira. Itulah dia function COUNTIF yang di belakangnya ada
huruf S. Seterusnya kita pergi kepada function if. Okey, function if ni dia digunakan untuk memberi jawapan dalam bentuk perkataan, bukan nombor. Dalam bentuk perkataan, bukan nombor, bukan angka. Sebagai contohnya, kat sini kita ada purchasing budget. Itu sebanyak 40,000 unit kuantitinya yang sepatutnya dibuat pembelian dalam tahun tersebut. Dan di atas ni kita ada jumlah kuantiti pembelian yang sebenar. Jadi kita nak gunakan function if ni untuk menentukan sama ada pembelian yang kita buat pada tahun tersebut over budget ataupun under budget. Okey. So kita masukkan simbol sama dengan kemudian kita type perkataan if, function if, kita buka kurungan, kemudian kita masukkan logical test. Okey, macam ni. Kita klik pada sel yang mempunyai jumlah keseluruhan pembelian, kuantitinya, iaitu sel C13 ni. Kita klik dekat sini yang mempunyai angka 44,500 ni, kita klik. Kemudian kita masukkan simbol greater than, lebih besar daripada. Kemudian kita klik kepada sel yang mempunyai angka purchasing budget yang sepatutnya, iaitu 40,000. Okey, C15. Selepas itu masukkan tanda koma, masukkan simbol double quote. Selepas simbol double quote ni, kita masukkan value if true. Contohnya macam ni. Kita masukkan perkataan purchasing over budget. Kemudian masukkan simbol double quote. Lepas itu masukkan tanda koma. Masukkan kembali double quote. Kemudian masukkan perkataan purchasing under budget. Masukkan simbol double quote. Lepas tu tutup kurungan. Okey, itu formulanya. Maksudnya sekiranya jumlah yang berada di dalam sel C13 ni lebih besar daripada jumlah yang berada di dalam sel C15 ni, maka jawapan yang kita akan dapat adalah purchasing over budget. Tetapi sekiranya kuantiti ataupun jumlah yang berada di dalam sel C13 ni tidak melebihi kuantiti, tidak melebihi kuantiti yang ada di dalam sel 15, maka jawapan yang akan kita dapati adalah purchasing under budget. So kita tekan enter. So di sini kita dapat jawapan purchasing over budget, iaitu kuantiti jumlah yang pembelian yang kita buat pada tahun tersebut telah melebihi nilai kuantiti atau kuantiti bajet yang ditetapkan, iaitu 40,000. Jadi jawapan yang diberi dalam bentuk teks, iaitu purchasing over budget. Okey, jadi setakat ini sajalah dahulu perkongsian ilmu kita buat kali ini, dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi menonton dan jutaan terima kasih kepada yang sudi subscribe. Terima kasih banyak-banyak.